Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penonton sekalian, kita bertemu lagi di sesi kali ini, iaitu sesi Mari Beringat. InsyaAllah bersama kami kita beringatlah sama-sama tentang apa yang akan disampaikan ataupun telah disampaikan pada minggu-minggu yang lepas, insya-Allah. Insya-Allah kita berharap daripada perkongsian kita ini kita dapat lagi mengingatkan ilmu-ilmu ataupun kita dapat menimba lebih ilmu lah, insya-Allah, dan ataupun manfaatkan ilmu yang didengarkan. Insya-Allah giliran saya pada hari ini, saya akan mengongsikan tidak lain tidak bukan seperti mana kita tahu, insya-Allah harinya apa yang saya akan beritahu ini adalah hari esok, iaitu hari Ashura. Seperti mana kita ketahui bahawasanya kita ini alhamdulillah telah pun masuk tahun yang baru, iaitu tahun Hijriyah lah, insya-Allah. Jadi bulan Muharram telah pun bersama kita. Saya rasa minggu lepas lah baru kan kita bulan Muharram. Jadi insya-Allah kita berharap pada tahun yang baru ini kita juga dapat ada azam yang barulah juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahawasanya Muharram itu adalah salah satu Ashhurul Hurum, iaitu salah satu daripada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan iaitu bulan-bulan yang suci. Jadi bulan-bulan yang suci itu kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, banyakkan amalan soleh kita seperti apa? Seperti sedekah, solat-solat sunnah, puasa, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi pada bulan Muharram juga terdapat puasa Ashura. Jadi pastinya kemungkinan ramai yang sudah mengetahui akan perkara ini. Jadi apakah sejarah di sebalik hari Ashura itu? Jadi daripada Aisyah radhiyallahu anha, isterinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya memang tradisi sebelum hadirnya Islam lagi, orang-orang Arab ini ataupun orang Quraisy selalunya mereka ini berpuasa pada hari Ashura ini juga. Jadi memang maksudnya sudah tradisi lah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika itu apabila beliau telah berhijrah ke kota Madinah, dia berjumpa dengan ahli kitab. Ahli kitab ini orang-orang yang ahli kitab lah, maksudnya kan kita pun tahu ahli kitab itu apa. Jadi bertemu dengan ahli kitab ini, ahli kitab pun menyatakan bahawasanya mereka berpuasa pada hari Ashura ini juga. Jadi nampak ada persamaan di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah sebab mereka berpuasa pada hari tersebut? Lalu mereka menyatakan, hadza yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun fasama Musa syukran lillah. Hari ini adalah hari yang agung, di mana pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada Sahih Bukhari. Jadi setelah mendengar jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan pada umatnya, pada sahabat-sahabatnya untuk mengikuti perbuatan baik ini, kerana Muslim juga percaya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah manfaat daripada kita melakukan berpuasa pada hari Ashura ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada diriwayatkan Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi hari Ashura ini seperti mana kita tahuilah bahawasanya hari Ashura adalah hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Jadi kalau kita kira betul-betul, hari ini adalah 9 Muharram, besok 10 Muharram. Jadi masih lagi ada peluanglah untuk kita mengejarkan ganjaran ini. Jadi siapa yang tak ada apa-apa yang berat apa ke besok, insya-Allah kita boleh niatkan diri kita untuk berpuasa pada hari esok, insya-Allah. Jadi salah satu ganjaran daripada berpuasa pada hari tersebut
ataupun hari esok adalah Allah Subhanahu Wa Taala dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Itulah yang dijanjikan. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim juga, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihapuskan dosa setahun sebelumnya untuk orang yang berpuasa pada hari Ashura. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga menyatakan tiada puasa sunnah yang paling utama yang diutamakan oleh Rasulullah SAW melebihi puasa Ashura. Jadi menyatakan ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum Ashura wa hadha asy-syahr yakni syahr Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi SAW memperhatikan puasa satu hari yang diutamakannya atas yang lainnya selain hari ini, iaitu hari Ashura dan bulan Ramadan. Jadi kita dapat lihatlah bahawasanya berapa besar ganjaran berpuasa pada hari Ashura. Lagi-lagi dibandingkan selepas bulan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan, masya-Allah kita dah ketahui besar ganjarannya kan, jadi wajib. Jadi selepasnya adalah hari Ashura. Tapi ingin diingatkan bahawasanya puasa hari Ashura ini tidaklah wajib ataupun fardu seperti puasa di bulan Ramadan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syaa'a shamahu wa man syaa'a lam yasumhu." Barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Ashura, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah. Daripada Sahih Bukhari. Jadi kalau kita nak berpuasa pada hari Ashura ini juga ada, pastinya kita ketahuilah ada cara-caranya. Jadi yang pertama sekali, yang disarankanlah yang paling terbaik adalah kita berpuasa pada hari sebelumnya dan hari selepasnya. Iaitu kalau Ashura itu 10 Muharram, kita disarankan untuk berpuasa 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Ini diikutkan daripada sabda Nabi Muhammad SAW, "Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman." Puasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Jadi maksudnya tadi dikatakan kalau semua itu tiga-tiga itu maksudnya itu yang paling komplit lah. Seperti mana telah Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan, ada 3 peringkat untuk berpuasa hari Ashura, iaitu yang pertama, yang ketiga-tiga tadilah 9, 10 dan 11. Dan kedua, maksudnya cara yang kedua adalah kita berpuasa 9 dan 10. Kalau 9 itu maknanya hari inilah. Jadi barang siapa yang belum sempat yang dah berniat puasa untuk hari ini, insya-Allah kita niat yang besok juga. Tapi yang tak sempat hari ini tak apa, sebab apa? Imam Ibn Qayyim mengatakan yang cara ketiga adalah kita berpuasa pada 10 Muharram itu, iaitu besok juga. Itu maksudnya kita tak perlu nak titik, tak tengok betul-betul alamak dah terlepas, dah tak apalah, tak puasa, tidak. Sebab kita ini semua adalah seranan sahaja. Jadi kita boleh saja lakukan mana yang kita mampu. Jadi kalau dah terlepas hari ini, kita niatkan untuk berpuasa Ashura untuk esok hari. Jadi itulah yang kita disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya akhiri, ada satu lagi perkara yang telah berlaku pada hari Ashura ini. Jadi kemungkinan kita telah dengar perkara ini kan. Jadi ada kisah gelap lah orang katakan pada hari Ashura ini, yang dinyatakan bahawasanya pada hari tersebut, iaitu pada hari 10 hari Ashura ini, kematian Saidina Husain, anaknya Nabi Muhammad SAW telah pun meninggal dunia pada hari tersebut. Disebabkan pada waktu itu beliau sedang berlawan dengan kezaliman lah pada waktu tersebut. Jadi kita ingatilah bahawasanya pada waktu tersebut ada juga kisah-kisah yang gelap telah berlaku. Jadi kita ingatkan diri kita lah bahawasanya dalam dunia ini kita hidup, insya-Allah kita berharapkan hidup berdamai. Bukanlah kita lagi ramai orang Islam, kita lagi bergaduh musuh, tidak. Kita berharapkan kita lagi bersatu untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Semoga penonton semua dapat manfaat dan insya-Allah kita sama-samalah kita kejarkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut-takut kita ini adalah, kita tak tahu lagi kan, kita dapat jumpa lagi bulan ini ke, tahun ini ke. Kita
lakukanlah ataupun kita amalkanlah amalan-amalan yang baik selagi kita mampu ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.